اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah, innallah kana tawwaba.
أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم. Tidakkah engkau melihat dan merasa hairan wahai Muhammad terhadap sikap orang-orang munafik itu? Mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari kalangan kaum Yahudi ahli kitab, sesungguhnya kalau kamu dihalau keluar, sudah tentu kami akan keluar bersama-sama kamu. Dan kami tidak akan tunduk taat kepada sesiapa pun untuk menentang kamu selama-lamanya. Dan kalau kamu diperangi, sudah tentu kami akan membela kamu. Padahal Allah mengetahui dan menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. Demi sesungguhnya, jika orang-orang Yahudi itu dihalau keluar dari Madinah, mereka yang munafik tidak akan keluar bersama-samanya. Dan demi sesungguhnya jika orang-orang Yahudi itu diperangi, mereka yang munafik itu tidak akan membelanya. Dan demi sesungguhnya jika ditakdirkan mereka membelanya sekalipun, sudah tentu mereka semuanya, Yahudi dan munafik, akan melarikan diri. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Kerana sesungguhnya, kamu dan hati mereka sangat ditakuti lebih dari Allah. Yang demikian itu kerana mereka ialah kaum yang tidak mengerti akan kekuasaan Allah dan kebesarannya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dan keadaan bersatu padu sekalipun tidak berani memerangi kamu melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh atau dari sebalik tembok. Sebabnya permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah keras. Engkau menyangka mereka bersatu padu, sedangkan hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak memahami perkara yang sebenarnya yang memberi kebaikan kepada mereka.
keadaan kaum Yahudi itu samalah seperti orang-orang dari suku Yahudi yang terdahulu sedikit dari mereka yang telah merasai akibat yang buruk di dunia dengan sebab bawaan kufur mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab mereka yang tidak terperi sakitnya pada hari akhirat kelak. Sikap orang munafik dengan kaum Yahudi itu samalah seperti sikap syaitan ketika ia berkata kepada manusia, berlaku kufurlah engkau. Setelah orang itu berlaku kufur dan tetap terkena azab, berkatalah syaitan kepadanya, sesungguhnya aku adalah berlepas diri daripadamu. Kerana sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Maka kesudahan keduanya bahawa mereka ditempatkan dalam neraka, kekal mereka di dalamnya. Dan yang demikian itulah balasan makhluk-makhluk yang zalim. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Hash. Surah yang ke-59 pada juzuk yang ke-28 bermula ayat 11 hingga ayat 17. Surah Al-Hash adalah surah yang diturunkan secara sempurna yang berkitar dan berkisah tentang peperangan Bani Nadir, iaitu Yahudi Bani Nadir. Allah Ta'ala menceritakan daripada surah ini, surah Al-Hash, secara sempurna tentang kejahatan, tentang rahsia-rahsia keburukan Yahudi yang bernama Yahudi Bani Nadir. Dan partner mereka, khulafa, sekutu mereka di kalangan orang-orang munafikin yang mengaku Islam, tetapi membela Yahudi lebih daripada membela orang Islam. Dan mereka sama-sama merancang untuk mengalahkan orang Islam. Tetapi Allah Ta'ala menceritakan ayat yang kita bacakan ini, bagaimana kekalahan dan azab neraka yang sedang menanti mereka. Dan bagaimana Allah menceritakan bahawa mereka orang Yahudi dan penyokong-penyokong mereka, khulafa, sekutu-sekutu mereka, tidak berani berperang secara semuka, melainkan dengan tembok, di belakang tembok-tembok yang kukuh, ataupun daripada jauh. Ini kerana kata Allah Ta'ala, kamu yang orang beriman menjadi kegerunan mereka. Mereka cukup takut dengan orang beriman. Lebih mereka takut pada Tuhan. Maka ini kebodohan mereka. Sedangkan azab Tuhan yang menanti mereka jauh lebih dahsyat. Untuk kita ulang kaji balik secara umum, supaya kita faham penafsiran ayat ini. Kita tahu berlaku peperangan namanya Ghazwatu Bani Nadir. Perang Bani Nadir. Yahudi yang diketuai oleh Huyai bin Akhtab yang memimpin Bani Nadir. Dan Bani Nadir ini ialah Yahudi yang dianggap paling kuat di Madinah. Kuat kerana perniagaannya, kuat kerana pertaniannya, dan kuat kerana ketenteraannya. Dia di antara orang yang kuat. Bahkan dikatakan dalam peperangan tersebut, dia ada tentera berjumlah 1,500 orang. Maka tentera jumlah ini besar. Sebab Nabi SAW dalam peperangan paling besar, sebelum berlakunya pengusiran Bani Nadir, jumlah tentera Islam ialah 1,000 orang. Dalam peperangan Uhud. Itu pun 300 tarik diri di kalangan munafikin menjadikan tentera Islam cuma berjumlah 700. Yahudi berbangga dengan jumlahnya yang ramai. Dan peperangan ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun keempat. Sebaik sahaja tamat peperangan Uhud. Tetapi apa yang berlaku dalam peperangan Uhud? Orang Yahudi mengambil sikap dengan kekalahan orang Islam dalam peperangan Uhud secara zahir, walaupun bukan kekalahan secara hakiki. Kita sebut bahawa perang Uhud bukanlah kekalahan hakiki orang Islam. Kerana mereka tak sampai dia punya goal, matlamat dia untuk bunuh Rasulullah. Dan tidak juga melemahkan Islam. Dia cuma rasa dia menang dan dia pun lari meninggalkan kota Mekah, kota Madinah. Goal dia tak dapat, dia punya matlamat. Berbeza dengan kemenangan dalam peperangan Badar. Jadi orang-orang Yahudi, mereka mula memperkecilkan Nabi SAW. Menghina Rasulullah. Lalu mereka menghina orang-orang Islam. Sehingga sampai peringkat mereka berpakat untuk bunuh Rasulullah. Ketika mana mereka berpakat? Apa kata kita bunuh Rasulullah? Kita bunuh Muhammad. Maka Amru bin Jihash,
Salah seorang pemimpin Yahudi kata, biar aku bunuh Muhammad. Aku akan ambil reha. Reha ni maksudnya, kalau kita sebut macam satu roda besar. Macam roda yang digunakan untuk buat pusingan air. Roda besar, reha besar. Aku hempak atas kepala dia. Lalu kata Salam bin Mishkam. Itu Yahudi juga. Dia tahu jangan macam tu. Nanti Rasulullah Muhammad pasti dia akan tahu. Bila awak niat je jahat pada Rasulullah, Nabi Muhammad ni akan diberitahu oleh Allah. Lalu Amru bin Jihad Tabdudi dengan rakan-rakan dia berpakat untuk bunuh Nabi SAW. Dia dah sebut Rasulullah pergi Bani Nadir, meminta supaya Bani Nadir tolong bayar diat pembunuhan tak sengaja. Yang dibuat salah seorang lelaki yang punya hubungan dengan dia secara tahaluf, secara bangsa. Ini ada satu suku kabilah memang pakat dengan Yahudi untuk tolong menolong kalau susah. Maka Rasulullah jadi orang tengah. Bayar dia untuk orang ni. Bila mereka tahu Rasulullah datang, mereka merancang untuk bunuh Nabi SAW. Sedang Rasulullah berehat bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Ali. Serta beberapa orang sahabat lain. Tiba-tiba Rasulullah secara tergesa-gesa bangun, meninggalkan tempat Rasulullah bersandar di perkampungan Yahudi Bani Nadir. Lalu para sahabat terpinga-pinga melihat Rasulullah bangun mengejut. Lalu ditanya, kenapa bangun mengejut ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, aku mendapat maklumat, aku mendapat wahyu. Mereka merancang untuk membunuh kita. Ketika itu, kita tahu bahawa Rasulullah SAW pada tahun ketiga, keempat, banyak peristiwa sedih Rasulullah. Antaranya perang Uhud. Antaranya peperangan dikenali sebagai Bi'ru Ma'unah. Peperangan atau disebut sebagai perang Bi'ru Ma'unah, di mana ada satu kabilah minta Rasulullah hantar pendakwah-pendakwah untuk berdakwah. Sebab mereka jauh nak ke Madinah. Nabi hantar pendakwah selama 70 orang bersama bekal. Tiba-tiba mereka dibunuh tengah jalan. Menambahkan kesedihan Rasulullah. 70 orang sahabat-sahabat Rasulullah hufaz Quran, hafiz Quran, pada pendakwah. Mereka bukan sekadar dibunuh, bahkan dimuslah atau dicincang. Dan bekalang yang mereka bawa semua diambil, dirampas. Maka Rasulullah SAW bertambah marah. Ia berlaku selepas peperangan Uhud, yang dikenali sebagai peristiwa Bi'ru Ma'unah. Dan campur dengan pengkhianatan Yahudi, sebab Yahudi nampak macam orang Islam dah lemah. Lalu mereka kata, kita bunuh Muhammad, kita selesaikan Muhammad. Rada. Ini panggil Yahudi Radirin. Sekaligus mereka telah melakukan pengkhianatan dengan perjanjian piagam Madinah. Untuk menghormati Rasulullah sebagai pemimpin, menjaga Madinah daripada diceroboh, bahkan mereka menjadi musuhnya. Akhirnya Rasulullah mengantar sahabat bernama Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Pergi jumpa Yahudi Bani Nadir, beri masa 10 hari supaya keluar. Kalau tidak, perang. Dan mengambil sikap damai dulu. Keluar atau perang. Sebab mereka dah banyak buat onar. Keinginan mereka untuk bunuh Rasulullah, mempelekehkan Islam, mengambil kesediaan umat Islam dipermain-mainkan. Mereka tidak menghormati piagam Madinah. Maka Rasulullah hantar Muhammad bin Maslamah beri masa 10 hari keluar. Tidak. Kalau Rasulullah jumpa, lepas 10 hari tak keluar, dia akan diperangi. Maka ketika itulah datang Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata, tak payah keluar. Aku ada 2,000 tentera. Backup kamu. Akan tolong kamu. Kita lawan Muhammad. Walau Abdullah bin Ubay bin Salul yang sembahyang bersama Rasulullah. Duduk belakang Rasulullah. Kalau Nabi datang solat, dia siap beritahu. Rasulullah dah datang, Rasulullah dah datang. Tapi dia munafik. Menyembunyikan kekufuran. Dia cerita kekalahan umat Islam yang kita selalu sebut ialah kerana golongan-golongan munafik. Yang bermuka-muka di hadapan orang Islam, tapi menzahirkan pemusuhan kepada orang Islam sendiri. Mereka bersikap keras dengan orang Islam, tapi bersikap lembut dengan musuh Islam. Itu dikata oleh salah seorang daripada ahli politik Eropah. Dia kata orang Arab ni, dia mewakili lebih kurang 5% daripada penduduk dunia. Orang Arab. Ini cerita isu Palestin. Dan dia membeli senjata 50% daripada jumlah belian dunia. Beli senjata. Menggunakan ialah Emirates, Saudi. Senjata dia beli 50% daripada harga dagangan senjata dunia. Dan bila dia bergaduh sama dia, dia guna semua senjata tu.
Bila dia tengok orang Islam kena ganyang dengan orang kafir, dia cuma hantar doa je. Senjata tak hantar doa. Suruh orang doa je doa. Kalau dia bergaduh sama dia akan guna semua senjata dia ada untuk bunuh sama-sama orang Islam. Tapi kalau tengok orang Islam ditindas, maka dia tak akan gunakan senjata tu. Dia kata suruh kita doa je cukup. Tak payah senjata. Begitu watak pemimpin-pemimpin Islam zaman ini. Yang mereka buat purchase senjata paling tertinggi di dunia. Semua senjata mereka beli. Duit banyak, beli. Tapi rupanya mereka gunakan untuk bunuh orang yang cuba nak jatuhkan karier politik. Itu je. Bukan untuk menjaga agama. Sedangkan orang kafir bersatu padu untuk lawan orang Islam dan guna senjata paling hebat sekali untuk bunuh orang Islam. Kata orang Islam ni bukan cerita tak ada senjata. Bukan cerita tak ada harta. Bukan cerita tak ada power, tentu. Tapi kita ada pemimpin yang masalah macam ni. Yang sebahagian mereka bersifat munafik. Yang lebih suka untuk membela orang kafir berbanding orang Islam. Ada salah seorang daripada menteri Israel kata, saya dah jumpa pemimpin-pemimpin Arab. Mereka kata bahawa mereka bersama dengan kita. Mereka bersama dengan kita. Mereka cuma bercakap isu Palestin untuk tidak menyebabkan rakyat marah pada mereka. Dan mereka tak akan sebut. Hamas lagi mereka tak akan sebut. Sebab mereka bimbang bila menang Hamas, kuasa politik negara-negara mereka yang mereka pegang akan goyang. Rakyat akan tukar mereka. Mereka takut. Sebab itu mereka sokong, biarlah negara atau Gaza ni biar hancur. Mereka sokong. Dan itu mereka lambat berbantuan. Sekian. Tetapi mereka lupa dalam peperangan ini namanya pertolongan Allah. Dan inilah uniknya kemenangan Islam. Kemenangan Islam kerana pertolongan Allah. Pertolongan atau kemenangan Islam kerana tawakal orang beriman kepada Allah Ta'ala. Bukan bergantung pada senjata, duit dan sebagainya. Kalau kita tengok, negara paling kaya dunia, negara Islam semua kaya. Kaya, semua sudut kaya. Tenaga kaya orang Islam. Beratus juta penduduk. Pakistan, Bangladesh, Indonesia. Ini semua penduduk juta-juta. Kalau tengok penduduk Israel cuma 8.9 juta. Tak ramai. 8.9 juta. Dia ada kat Perancis 450,000. Dia ada kat Amerika 2 juta orang. Tapi dia pegang benda-benda yang penting. Di Senat 10% ahli Senat ialah orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan mereka gunakan kuasa 10% tu. Untuk lobby supaya semua sokong Yahudi dalam perang ni. Semua sokong. Tapi orang Islam dia, bukan orang Islam, pemimpin Islam. Islam ni dah bergelodak darah dah, naik nak. Tunggu isyarat suruh pergi ni. Tapi pemimpin masalah. Terus menunjukkan salam damai. Damai, kita tak nak perang, sekian-sekian. Walau Yahudi sentiasa meningkatkan kekuatan tenteranya, menunggu masa untuk satu persatu negara Islam dijatuhkan. Mereka tunggu masa. Itu arwah Muammar Gaddafi pernah menyebut. Orang Palestin ialah benteng seluruh orang Arab. Kalau Palestin ni jatuh, maka semua pemimpin Arab akan jatuh. Semua. Ini benteng dia. Patutnya kita tolong sebab mereka dah berperang bagi pihak kita. Sebab tuan-tuan tahu bila Allah cerita dalam Quran. Yahudi ni dia takut orang Islam macam mana? Orang Islam yang macam kita lihat hari. Takut. Dia punya takut sampai dia kumpul semua dunia untuk lawan satu je. Kelompok kecil. Dikumpul Amerika, Jerman, Perancis, Itali. Semua dikumpul ni. Ukraine. Mana-mana negara yang setuju dengan dia. Secara kewangan, sekian-sekian. Dibayar iklan, diguna YouTube. Diguna semua yang ada ni untuk buat dakwah, diayah. Menyokong dia. Kononnya memang mereka victim, dizalimi. Kata ini, sebab itu kita lihat percaturan, peperangan inilah pertolongan Allah. Supaya kita tidak lihat tangan manusia. Bila orang beriman yang benar, jujur, sudah berputus asa dengan pertolongan manusia, lalu terbukalah pintu pertolongan Allah. Bila kita dah tak nampak manusia ni. Ini pejuang-pejuang dah tak nampak ni, tak boleh harap semua ni. Maka mereka berperang kerana Allah. Niat mereka satu. Maka di situ kemenangan bermula. Maka kisah Bani Nadir yang turun surah ni secara sempurna Al-Hasyr. Surah 59 ni turun selepuk sekaligus. Dalam menceritakan Yahudi Bani Nadir. Kerana benda ni relevan yang Allah sebut dalam Quran ni. Maksudnya dari apa yang ada sekarang. Kalau kita perhatikan bagaimana sifat atau ketakutan Yahudi. Dan ini secara umum peperangan Nadir, peperangan Bani Nadir yang berlangsung pada 4
tahun keempat Hijriyah pada bulan Rabiul Awal. Yang menyaksikan akhirnya ya munafik yang tolong mereka pun datang rasa takut bila lihat Islam makin kuat. Lalu mereka menarik diri untuk tolong Yahudi. Bila pemimpin Islam kata, Erdogan kata, Israel ni kalau diperang seorang-seorang 3 hari je kalah. Kalau diperang seorang-seorang dia. Tapi dipanggil yang mereka, dipanggil semua tu lama sikit. Kalau dia je 3 hari, dia tak berani perang sendiri. Walau dia kata dia cuma perang dengan organisasi pengganas. Tapi dia minta tolong semua dunia. Semua dunia kena tolong dia. Dia bukan seorang hantar senjata, hantar tentera, semua hantar. Lalu kita berfikir, kalau kita ada otak fikir, betapa takutnya mereka. Takut. Apa yang Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan nanti. Betapa mereka takut. Padahal kelompok ni tak ramai. Tentera mereka tak ramai. Senjata mereka pun tahu jenis bentuk senjata mereka. Tapi bagaimana Allah campurkan rasa takut yang luar biasa. Sehingga setiap kali mereka masuk Gaza, tarik diri. Masuk, tarik balik. Masuk, tarik balik. Kerana mereka takut. Kerana mereka bukan berjuang untuk mati, untuk hidup. Bila berlaku kematian, mereka undur balik. Undur. Akhirnya mereka tu main duk tarik tali. Masih mengharapkan sokongan. Minta biar Mesir masuk campur, biar Mesir yang bunuh. Itu sekarang strategi mereka. Heret negara Islam untuk bunuh orang Islam sendiri. Cuba heret. Kerana mereka tak berani. Mereka dah nampak orang Islam satu dunia marah. Strategi berikutnya bagaimana mengheret beberapa pemimpin-pemimpin Islam untuk menyokong mereka menggunakan tentera. Mengalahkan orang Islam sendiri. Ini cerita munafik. Sebab tu kita selalu cerita tentang Imam Mahdi bila dia lahir. Yang pertama dia perangi orang munafik. Bagaimana ada orang munafik yang bermuka-muka, lagi tu tak ada cahaya kemenangan dia. Dia yang menutup cahaya sebab duduk dalam kita. Maka Allah menceritakan bagaimana watak munafik yang tawatuk. Tawatuk ni berpakat dengan orang Yahudi. Kerana mereka ada kepentingan-kepentingan duniawi mereka. Kata Allah Ta'ala, Alam tara ilal ladhina nafaku. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang nafaku, munafik. Yang menzahirkan Islam, tetapi menyembunyikan kekufuran. Contoh munafik zaman Rasulullah ni lagilah tinggi dia punya munafik dia. Sebab mereka duduk dengan Rasulullah, tengok muka Rasulullah, bukan mimpi. Bukan jenis kaki mimpi ni, tengok live. Tapi munafik. Supaya kita tahu melihat Rasulullah bukan satu jaminan hidayah. Takat mimpi bukan jaminan hidayah. Ni tengok live setiap hari di masjid. Orang munafik ni hidup kat Madinah, bukan Pasir Gudang ni hidup. Hidup kat Madinah. Tak payah bayar tiket kapal terbang yang duduk situ. Duduk Madinah, pergi masjid Madinah. Duduk bumi berkat. Tetapi bila hati munafik, tidak ada yang boleh menyucikannya. Kita kena ingat hati ni bila munafik. Tak ada tempat boleh menyucikan. Tak ada tempat yang boleh jadikan dia baik. Walau dia berada di belakang Nabi SAW, tak akan jadikan dia baik sebab dia munafik. Tapi kalau orang cari hidayah, duduk kat mana pun, dia akan disucikan oleh Allah. Supaya kita tahu bahawa bukan bumi Madinah itu yang menyucikan orang. Seorang itu disucikan dengan amal soleh dia. Bukan tempat tu. Dia munafik duduk di Madinah. Mustautin di Madinah. Bukan jenis macam kita duduk 5 hari kemudian balik. Dia mustautin di Madinah. Bumi Madinah. Duduk belakang Rasulullah sembahyang. Dengar Rasulullah khutbah. Walau watak mereka macam-macam Allah cerita dalam Quran. Waktu dengar khutbah watak macam ni. Waktu menuntut ilmu watak dia macam ni. Waktu dia solat berjemaah watak dia macam ni. Bila di iqamah bangun lambat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik bila bangun solat bangun lambat-lambat. Dan bila dia solat pula dia riak. Dan bila disebut nama Allah disebut sikit je. Sekadar orang dapat tahu dia ni Islam. Disebut nama Allah juga sikit-sikit. Bukan sebut banyak untuk membersihkan diri. Maka kata Allah, tidakkah kamu melihat orang munafik? Yaqulun, mereka berkata li ikhwanihim, pada saudara mereka. Kata orang munafik nak cerita mereka rapat dengan orang kafir, bukan rapat orang Islam. Sebab itu Allah guna takbir, mereka berkata pada saudara mereka. Siapa saudara mereka? Alladzina kafaru, orang kafir. Artinya antara watak orang munafik, dia lebih mencintai orang kafir berbanding orang Islam. Banyak ayat Allah bila cerita tentang orang yang iman yang tulen. Iman yang tulen ini kita akan lebih kasih orang beriman berbanding orang kafir. Ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum.
Muhammad itu pesuruh Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, yakni para sahabat, bersifat saling menyayangi sesama mereka dan memusuhi orang kafir di kalangan mereka. Tapi orang munafik lain, mereka ini bersilaturahimi, mereka berukhuwah dengan saudara kafir. Itu boleh menari orang kafir, tengok Islam benci. Ada orang kafir mereka boleh menari. Atas asas tatmik, nominalisasi, ni orang Islam, pemimpinnya pakat menari Yahudi dekat Emirates, dekat sekian-sekian negara. Nominalisasi dekat Bahrain. Boleh berjoget sama-sama dia okey. Atas asas nominalisasi atau disebut dalam bahasa at-tatbiq. Ni cerita bila Allah kata mereka ini berkata kepada saudara mereka orang kafir, min ahli kitab, di kalangan ahli kitab. Yang dimaksudkan ahli kitab di sini Bani Nadir. Itu sebab turun ayat. Tetapi yang merujuk pada semua kalangan orang-orang Yahudi. La in ukhrijtum, kalau kamu dihalau keluar, la nakhrujanna ma'akum, kami ikut sekali keluar. Wala nuti'u fikum ahadan abada, maka kami tak akan peduli apa-apa pun. Kita akan tolong kamu wahai orang Yahudi. Wa in kutiltum, kalau kamu diperangi, la nangsurannakum, kami tolong kamu. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, Allah menyaksikan hubungan mereka ini hubungan yang lemah dan mereka ini pembohong. Kata Allah Ta'ala cerita, orang Yahudi, mereka cuba cari pakatan mereka. Tetapi semua yang berpakat Yahudi, dia akan tengok, kalau boleh menang, okeylah. Kalau tak boleh menang, mereka akan cabut lagi. Mereka bukan pakatan yang setia. Pakatan mereka ada niat-niat yang lain. Niat untuk jatuhkan Islam, bila Islam tak jatuh, mereka akan lari. Niat mereka ada sebab-sebab yang lain. Agenda-agenda yang lain. Kata Allah, mereka itu pembohong. Yang kata nak bersama Yahudi untuk lawan Islam, sebenarnya mereka pembohong. Mereka ada agenda dia. Yang ni agenda nak menang pilihan raya presiden. Ni Donald Trump nak menang. Jadi nak menang, mereka tahu lobby ni kuat Yahudi. Tahu-tahu bila ini dia punya kitaran ekonomi dunia ditaksirkan sebanyak 430 trilion. 66 trilion daripadanya, 430 ribu trilion, 66 ribu trilion dipegang oleh Yahudi. Dan secara umumnya 80% daripada pergerakan ekonomi dunia dipegang Yahudi. Oleh beberapa syarikat besar. Sebagai Straits Times sebagai contoh. BlackRock sebagai contoh. Ini yang syarikat besar. Ada 3 syarikat besar Yahudi. Yang conquer hampir 66 ribu trilion. Bukan bilion, trilion. Tuan-tuan, yang kita tengok orang kaya dunia itu tak ada apa-apa. Itu wayang je. Majalah Forbes tunjuk ni yang kaya. Sampai Elon Musk kaya. Ini Bezos kaya. Itu wayang. Yang sebenarnya menguasai ini, ekonomi dan juga lobbynya semua Yahudi. Maka disebut tokoh-tokoh. Antara tokoh yang pernah, tuan-tuan dengar. Soros, George Soros. Yang memainkan belakang tu. Dalam jumlah dagangan trilion. Mereka tak main bilion yang setakat 200 bilion tak. Mereka main trilion. Trilion mereka pegang. Dan mereka pegang syarikat utama, pegang negara, mereka pegang semua benda-benda penting. Sebab tu kita lihat semua pemimpin naik sokong mereka. Kerana mereka main kat situ. Mereka ugut dari sudut ekonomi. Maka orang Yahudi dengan kekuatan ekonomi hari ini, dia boleh tarik sokongan. Tapi kita tahu bagaimana Allah Ta'ala janji, mereka akan roboh dan runtuh. Umur mereka juga akan jatuh. Tuan-tuan, secara ramalan mereka sendiri, mereka tahu bahawa mereka selepas 80 tahun akan jatuh. Sejarah negara Yahudi yang memerintah tidak pernah bertahan lebih daripada 80 tahun. Melainkan pada 2 zaman. Pada zaman Nabi Allah Daud AS dengan Sulaiman. Dan satu lagi, pemimpin yang dianggap adil. Yahudi ni dia bertahan kerajaannya bila dia berlaku adil. Sebagaimana Allah janji pada mereka waktu mereka dizalimi oleh Firaun. Kerajaan Firaun jatuh. Dan Allah akan uji selepas jatuhnya kerajaan Firaun dengan kekuasaan pada mereka. Allah beri kuasa pada mereka. Tapi dengan syarat mereka tidak zalim macam Firaun. Tiba-tiba mereka zalim, lalu mereka jatuh, mereka hancur. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Isra. La tufsidunna fil ardi marratain. Kamu akan hancur 2 kali atas muka bumi ini. Akan hancur. Sebab itu ada salah seorang pemimpin mereka namanya Ehud Barak. Dibuat ramalan, dipanggil ramalan Al-Aqdus Samin. Al-Aqdus Samin iaitu dekad yang ke-8. Tahun yang ke-80 dengan maksudnya. Tadi dia jajah daripada tahun 48 sampai 70 tahun lebih. Dia hanya tinggal beberapa tahun untuk komplit 80 tahun secara sejarah
kekuasaan dia. Selepas 80 tahun dia tak boleh survive. Bila dia zalim. Dan sejarah menunjukkan dengan apa yang Allah berikan pada hari ini, dia zalim. Kepada rakyat Palestin secara khusus, dunia secara umum. Dia ada satu grup khas namanya Mossad. Macam kalau Rusia ada KGB, Amerika ada FBI, CIA. Golongan Mossad membunuh paling ramai sekali. Mana-mana orang yang dianggap boleh mengancam kerajaan haram Israel, mereka bunuh. Paling ramai mereka bunuh. Agak-agak sikit ada keilmuan untuk bangunkan ekonomi Islam atau bangunkan kekuatan Islam, mereka akan bunuh. Lepas tu kata Ihok Barat, kita akan jatuh. Ini perang dengan Hamas akan menjadi nilai, kita akan jatuh. Sebab ini masuk Al-Aqdus Tsami. Sebagai disebut juga oleh Syekh Almarhum Ahmad Yasin Syahid. Esok dia akan hancur negara dia. Paling lama dia boleh bertahan sampai 2027. Kerana mengambil kira 80 tahun. Setiap generasi 40 tahun, 40 tahun. Dan mereka sekarang menunggu main ramal, duk pakai ramal lah ni. Kejatuhan mereka. Di sini kita katakan, memang dalam sejarah Allah tunjuk. Mana-mana kerajaan bila dia adil, maka dia akan kuat. Bila dia mula zalim, jahat, maka dia akan jatuh. Itu sunnatullah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakanlah kekuasaan kerajaan itu milik Allah. Yang Allah beri pada siapa dikehendaki dan Allah ambil pada siapa yang Allah kehendaki. Allah beri semua tempoh. Tuan-tuan tengok seorang diktator, dia merintah lama ni, akhir dia akan jatuh. Lama ni dia boleh merintah. Berapa puluh tahun? Tetap 20 tahun, 30 tahun. Tapi kalau dia berlaku adil, dia boleh merintah lama. Anak dia, generasinya. Sebagaimana sejarah kerajaan Islam yang memerintah hampir 1000 tahun. Kerana berlaku adil. Itu boleh merintah sampai 1000 tahun. Andalusia boleh merintah sampai 800 tahun. Daripada kerajaan Islam, Rasulullah SAW, kepada kerajaan Khulafa Ar-Rashidin, sehingga kerajaan Umayyah Abbasiyah. Walau ada kekurangan, tapi asas keadilan kuat. Tidak menzalimi. Sebab itu, tidak ada yang dapat menandingi paling lama berkuasa daripada kerajaan Islam. Kerajaan Yahudi, tuan-tuan buka balik sejarah, lama mana dia mampu bertahan. Melainkan dia roboh. Dia pernah diserang oleh Bukhtanasar. Dia pernah diserang oleh banyak, dikatakan negara-negara lain sehingga dia jatuh dan dihancur. Dia baru je naik. Lepas 48 baru naik. Lepas perang tahun 67 baru naik. Tahun 73 kalah balik. Kemudian mereka pun cuba naik balik sehinggalah sekarang. Umur mereka hampir 80 tahun. Kita umur 80 tahun buat jahat. Tahu bayangkan macam mana. Jadi gigi dah tak berada. Umur 80 tahun. Rambut dah berubah. Tapi nak buat jahat. Maka ini ialah zaman kejatuhan mereka. Sebab mereka bimbang jatuh tadilah mereka panggil satu dunia untuk lawan. Kerana mereka melihat ramalan itu seperti tepat. Itu disebut sebagai Al-Aqdus Tsami. Iaitu dekad yang ke-8. Ataupun tahun yang ke-80. Yang menjadi ketakutan mereka. Khususnya di kalangan ahli agama mereka. Robai mereka. Yang baca. Yang melihat. Ini bahaya ni. Ni silap step habis. Dia menyebabkan tuan-tuan mereka minta. Mereka jangan masuk secara menyeluruh. Masuk sikit-sikit. Jangan masuk. Kerana mereka bimbang inilah kejatuhan mereka. Masuk kalau mereka kalah habis. Reputasi satu dunia habis. Walaupun dia jatuh dari reputasi. Kerana itu mereka berperang dari jauh. Tembok dari jauh. Hantar 100 pesawat, bom. Putuskan internet, bom besar-besaran supaya tak ada orang boleh rakam dalam internet. Bagaimana mereka buat hari Jumaat lepas. 100 pesawat berada di atas ruang udara Gaza. Bom semua. Sehabis-habis bom. Kononnya nak masuk lepas tu darat. Bom, mereka terpaksa undur balik. Yang tak berkesan strategik yang mereka buat tak berkesan. Sebab mereka lupa mereka lawan dengan orang yang bertawakal pada Allah. Orang yang kuat hubungan dengan Allah. Maka ini antara zaman kejatuhan mereka. Kata Allah, la in ukhriju, kalau mereka dihalau keluar Yahudi, la yakhrujuna ma'ahum, munafik itu tak akan keluar bersama mereka. Wal in qutilu, kalau mereka diperangi, la yansurunahum, mereka tak akan ditolong. Wal in nasaruhum, kalaupun ditolong, la yuwallunnal adbar, kelak mereka akan tinggalkan. Kalaupun hari ini Yahudi ditolong, kelak mereka akan ditinggalkan. Sebab saya kata reputasi dah teruk. Anak-anak yang dibunuh lebih pada 3,000 orang, kanak-kanak yang dibunuh. Sehingga mereka dah tak nak tutup lagi. Mereka nak kata ni Hamas sembelih anak, tak ada bukti. Sembelih baby, tak ada bukti. Mereka dengan bukti yang terang benderang, 3,000 kanak-kanak mati. Daripada jumlah 8,000 lebih yang mati. 3,000 kanak-kanak dengan beribu wanita dan orang tua. Tak ada yang dinamakan, yang mereka sebut tentera yang melawan mereka.
Maka yang kalaupun tolong kelak la yawallunnal adbar, akan tinggalkan. Sebab bila dia punya image sudah rosak, siapa nak tolong? Ini setiausaha UN ataupun kita katakan setiausaha pada Europe, EU dah mula keluarkan statement yang tidak mau menyokong. Banyak ni Kongres Amerika mula keluar statement tidak menyokong kerana melihat ini adalah dipanggil al-ibadatul jamaiyah. Ini ialah pembersihan etnik atau kata pembunuhan beramai-ramai, bukan lawan, bukan perang. Ini bukan pertahanan diri. Ini nak bunuh orang semua. Kita dunia lihat satu persatu. Satu persatu. Lepas tu kita lihat syarikat-syarikat yang menyokong Yahudi mula jatuh perniagaan mereka. Mula jatuh. Mula orang Islam ada kesedaran yang kuat. Kerana kita dah sebut kekuatan mereka pada ekonomi. Ekonomi mereka. Mereka gunakan. Sedangkan benda yang mereka buat tu tuan-tuan kita tak perlu pun makan minum. Kita tak perlu pun benda tu. Tapi kita dah diajar untuk melihat, menjadikan hidup kita macam perlu cara hidup macam tu. Orang Islam penyumbang paling besar pada ekonomi mereka. Penyumbang paling besar. Kerana itu gerakan yang paling mereka takut bila orang Islam mula buat gerakan ekonomi mereka. Untuk memulau, untuk tidak terlibat. Ini ketakutan utama mereka. Kerana mereka bergantung pada wang. Yahudi, wang itu nombor satu. Bukan akidah. Betul akidah Yahudi, tapi akidah mereka pada wang lebih kuat pada Yahudi itu sendiri. Kemudian kata Allah, la antum, kamu wahai orang beriman, asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Lebih mereka takut daripada Allah. Ini Allah bongkarkan, orang kafir Yahudi, mereka takutkan orang Islam, takut sangat-sangat. Tuan-tuan, mereka tak takut Buddha, mereka tak takut Hindu. Mereka tak takut mana-mana bangsa lain atau agama lain. Sebab itu mereka tak perlu untuk tekan agama lain. Tapi paling mereka takut Islam. Kerana itu mereka tekan orang Islam kat mana pun berada. Mereka cuba taswih, rosakkan gambaran Islam. Mereka gunakan, bila kita baca mereka upah ni, bayar untuk di Eropah saja mereka bayar jutaan dolar untuk ni YouTuber, influencer, bukan syarikat YouTube tu sendiri untuk bawa agenda menyokong Yahudi. Bayar, juta-juta bayar. Untuk menutup kejahatan mereka. Allah Ta'ala menceritakan, yang paling Yahudi takut kamu. Yang setiap pun tunjuk memang Yahudi paling takut orang Islam. Paling takut. Dia tak takut ancaman mana-mana agama lain. Kerana agama lain dan bangsa lain tak pernah kena Yahudi. Tak pernah kena. Orang Islam satu-satunya umat yang kena Yahudi secara sejarah dari awal mereka. Sejarah Bani Israel daripada umat yang dipilih. Tapi dipilih untuk diuji oleh Allah tapi gagal. Lalu mereka membunuh nabi-nabinya. Apa yang mereka tak suka. Mereka menolak ajaran dan memindanya apa yang mereka tak suka. Bahkan kemuncak mereka menolak kitab Taurat dan mencipta kitab Talmud. Kemuncaknya mereka menyebut hal-hal yang buruk tentang Allah dan tentang nabi-nabi dan rasulnya. Benar mereka itu terpilih untuk diuji. Umat yang terpilih untuk diuji. Tetapi ternyata mereka gagal. Gagal untuk menjaga amanah yang Allah perintahkan. Baik kitab Tauratnya atau Injilnya. Hatta Nabi dan Rasulnya, ajaran dan perintahnya, semua mereka gagal jaga. Bahkan mereka gagal menjaga keamanan dunia. Sebab itu di mana ada Yahudi, mesti ada masalah di situ. Mesti ada. Kata ini, siapa ni, Adolf Hitler pun sebut, mana Yahudi ada, mesti ada masalah di situ. Apatah kita orang Islam yang mengenal Yahudi daripada Al-Quran Karim. Al-Quran beritahu. Kita bukan kena Yahudi bersuat khabar. Allah yang beritahu watak Yahudi. Allah beritahu perangai mereka membunuh Nabi-Nabi. Allah memberitahu mereka bagaimana mereka mempersendakan Nabi Musa. Mempersendakan Nabi Harun. Mempersendakan seluruh Nabi yang Allah Ta'ala utuskan. Allah cerita mereka membunuhnya. Allah yang cerita bagaimana mereka menokok tambah setiap perintah Allah Ta'ala. Yuharrifuna al-kalima amma wad'ihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bih. Mereka ubah semua yang diturunkan oleh Allah pada mereka. Dan mereka lupakan bahagian yang Allah perintahkan pada mereka. Bukan sekadar ubah, mereka lupakan. Tak nak ingat. Akhirnya mereka menjadi umat yang dilaknat oleh Allah sepanjang zaman. Dan umat Islam membaca doa laknat ini sampai hari kiamat dalam solat mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Dan bukan jalan orang yang Allah murkai, yang Yahudi. Waladhdallin. Dan tidak juga orang sesat yang Kristian. Disebut perkataan ghairil maghdubi alaihim. Yang dilaknat oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Kita baca dalam surah Fatihah kita. Maka Allah menyatakan bahawa Yahudi paling ditakut orang beriman. Sebab itu kita tak heran konflik dia dengan orang beriman. Lagi kuat agama orang beriman itu, lagi kuat musuh.
Sebab itu dia nak membina naratif yang benar-benar perjuangkan Islam ini sebagai pengganas. Naratif dibina. Maka Hamas dianggap pengganas. Hamas. Lalu dibina naratif supaya orang Islam pun percaya Hamas ganas. Padahal kalau kita Hamas ganas, dia tak bung mana-mana tempat. Dia berjuang untuk bebaskan negara Palestin, bukan tempat suci umat Islam. Kalau nama pengganas, dia ada rangkaian seluruh dunia untuk bong sana, bong sini. Itu nama ganas. Tak tentu kiri, tak tentu hala. Dia ada asas membebaskan Palestin. Menjaga Baitul Maqdis, menjaga umat Islam. Asas. Dan diiktiraf oleh banyak negara-negara Islam yang tahu tentang asas perjuangan. Seperti Qatar. Iktiraf. Seperti Turki. Hatta kita Malaysia pun iktiraf. Walaupun ada yang takut nak sebut. Secara umumnya diiktiraf. Kerana ada pertemuan rasmi dan sebagainya. Ada perjanjian rasmi dan sebagainya. Maka Allah menceritakan orang selagi mana kuat agama orang Islam, lagi tu jauh dia akan takut. Kalau jenis-jenis moderate yang boleh berjoget-joget sikit itu tak takut. Ini dia boleh main ni. Yang jenis tuan-tuan boleh berubah-ubah watak dan dia punya personality dia tak takut. Yang jenis tak ada cerita hiburan. Tak ada cerita tengok bola. Tuan-tuan orang Palestin mana cerita tengok bola, hiburan, tak main. Mereka fikir setiap hari perjuangan. Mana dia fikir macam kita, setengah-setengah kita fikir. Mereka cuma fikir perjuangan. Mereka cuma fikir untuk bebaskan bumi Allah yang mulia. Mereka memikul amanah yang kuat, amanah yang berat, membebaskan, menjaga Baitul Maqdis. Dan mereka memegang amanah untuk berlawan dengan musuh yang paling Allah laknat, Yahudi. Yang merupakan pengikut-pengikut Dajjal. Kita cerita nak lawan Dajjal ni, mereka dah lawan pengikut Dajjal dulu. Yahudi-Yahudi. Maka ini amanah berat yang dipikul oleh saudara kita. Lepas tu saudara kita di Palestin, mereka bukan minta tolong kita masuk sekali perang, tak payah, biar kami perang. Tapi daripada kamu hulurkan air mata, baik kamu hulurkan pada kami senjata dan harta kamu. Biar kami tolong, berniagakan untuk kamu. Kita tak reti meniaga harta kita, mati tinggal. Beri harta ke dia, biar ditolong niagakan sehingga kekal akhirat kelak. Beri pada dia. Mereka peniaga-peniaga yang akan menjadikan keuntungan yang besar pada harta yang kita belanjakan. Kita tak reti niaga harta kita. Lalu kita tinggalkan sebagai harta pusaka yang tak besar manfaatnya. Tak besar. Kita beri pada dia biar ditolong niagakan harta kita pada jalan Allah. Dan dengan sebab tadi, kita mendapat kemuliaan sebagaimana mereka mendapat kemuliaan. Maka itu cerita orang Palestin. Mereka kata tak payahlah nak hantar air mata, kami tak perlukan air mata. Kami tak perlu. Arsilu ilaina madafi', la madami'. Hantar kepada kami meriam-meriamnya, bukan air mata. Kami tak nak air mata. Tak nak simpati-simpati. Ialah bagaimana cara umat Islam membantu perjuangan mereka. Guna fikir macam mana nak bertolong macam mana. Menangis tak guna juga. Dan keadaan berperang ni bukan menangis tu kita katakan yang menjadi kekuatan mereka. Selain daripada itu, umat Islam kena fikir. Sama ada pada pemimpinnya sampai bawahnya. Untuk menunjukkan kebersamaan. Jadi Allah cerita dalam Quran. Bagaimana orang pada ditakuti oleh orang Yahudi ini, siapa dia? Orang yang beriman. Bukan mereka lebih takut Tuhan. Kenapa mereka lebih takut orang beriman pada takut Tuhan? Dan dengan Tuhan mereka mainkan macam-macam. Syariat, hukum hakam. Mereka nampak Tuhan tak kenakan bala pada mereka. Tetapi mereka melihat orang beriman ini seperti malakul maut yang datang bertemu mereka. Sebab Allah sebut dalam Quran, yukhribuna buyutahum biaidihim wa biaidil mu'minin. Mereka menghancurkan rumah mereka dengan tangan mereka dan tangan orang beriman. Yang boleh hancurkan mereka orang beriman. Sebab itu mereka menganggap orang beriman ni macam malakul maut. Paling mereka takut dan benci. Yang akan rosakkan tamadun mereka, yang akan rosakkan semua legasi yang mereka bina ialah orang beriman. Dengan Tuhan mereka tak apalah, kita boleh minta maaf, boleh minta sekian-sekian. Orang beriman macam tak boleh. Mereka lupa orang beriman menjalankan perintah Allah. Orang beriman Allah hantar untuk menundukkan kejahatan mereka, keegoan mereka. Sehingga sampai peringkat Allah menjanjikan orang berimanlah yang mengambil urusan untuk memerangi Yahudi semuanya. Kerana bangsa lain tak kuat untuk lawan, ataupun umat lain tak kuat untuk lawan Yahudi, tak kuat. Mereka Allah Ta'ala jadikan membesar daripada kecil untuk lawan mereka. Daripada kecil. Kata daripada lahir-lahir dah diajar. Lahir dah dengan bom. Kita lahir-lahir dengan telefon. Dia lahir-lahir dengan bom, membesar dengan bom. Membesar dengan perjuangan. Orang inilah yang memang tentera-tentera yang kental, yang kuat.
Dia bukan berlatih 2 hari punya dalam medan perang. Mereka membesar dalam medan perang. Bukan medan hiburan, bukan medan kelalaian, medan perang mereka membesar. Sehingga mereka menjadi sebaik-baik tentera Allah. Tapi kita sebut tentera Allah ni bukan cerita slogan. Bagaimana saya katakan mereka membesar di medan perang? Lahir di medan perang. Boleh saja mereka mengambil jalan mudah pergi ke negara lain. Negara lain tak ada masalah tawarkan, tapi mereka tak memilih itu. Mereka duduk di situ. Mereka besarkan anak mereka di situ. Ini tengah perang pun mereka kahwin. Kenapa? Kerana mereka tahu ini tempat mereka mesti pertahankan. Allah jadikan tempat itu sebagai syurga mereka di dunia. Bukan syurga orang beriman di dunia. Kalau kita sebut syurga orang beriman di dunia, di mana adanya jihad. Itu syurga orang beriman. Itu yang akan bertukar menjadi haruman kasturi. Itu yang akan bertukar menjadi segala kemuliaan dan keberkatan. Kesuburan. Oleh sebab itu kita ingat apa yang Allah sebut. Orang kafir dia takut orang beriman. Tapi takut yang macam mana? Orang beriman yang benar-benar berpegang dengan perintah Allah. Yang benar-benar menjaga solatnya, yang menjaga auratnya, yang menjaga hukum hakamnya. Kan Yahudi tak buat benda tu. Maka bila orang beriman, menunjukkan mereka patuh pada perintah Allah. Menjadi ancaman kepada mereka. Dan menjadi suatu ketakutan pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.